العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعزنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله ya Rahman ya Rahim ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu ya Allah, kami ini selalu lalai terhadap pekerjaan kami ya Allah, selalu lalai terhadap keluarga kami ya Allah, selalu lalai terhadap kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami yang telah kami perbuat selama ini ya Allah, sama ada yang kecil ataupun yang besar ya Allah. Ya Allah, kami bermohon terhadap-Mu ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka memelihara dan menjaga kami semasa kami kecil ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah pasangan hidup kami yang selama ini hidup dengan kami ya Allah, yang bersusah payah untuk kami ya Allah. Berikanlah pahala yang besar kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa anak-anak zuriat keturunan kami ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah. Permudahkanlah urusan mereka ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, juga ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami ya Allah, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pun meninggalkan kami.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ada di kalangan kami ini, Ya Allah, mereka yang berhajat untuk diperkenankan doanya, Ya Allah. Maka perkenankanlah doa dan permohonan mereka, Ya Allah. Permohonan hajat mereka itu, Ya Allah, mudah-mudahan dengannya mereka bertambah syukur kepadamu, Ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah, kau berkatilah sahabat maya kami, ya Allah. Kau berkatilah sahabat-sahabat kami dalam sidang maya ini, ya Allah. Kau banyakkanlah rezeki mereka, ya Allah. Kau banyakkanlah harta mereka, ya Allah. Kau berkatilah keluarga mereka, ya Allah. Perbanyakkanlah anak dan cucu mereka, ya Allah. Dan segala apa yang kau berikan kepada mereka, kau berkatilah, ya Allah. Allahumma Rabbana innana amanna faghfir lana zunubana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah minkum منكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT dengan limpah karunia dapat kita bersama pada malam ini, berada bersama pada sidang maya ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ataupun perbuat pada malam ini daripada bacaan surah Mulk, doa dan sebagainya, sama-samalah kita mohon kehadrat Allah SWT dengan keberkatan daripada malam ini, insya-Allah. Pada malam ini saya ingin menceritakan sedikit tentang 15 seksaan meninggalkan solat, yang mana bagaimana yang kita ketahui bahawa solat ini adalah tiang agama. Solat ini adalah tiang agama yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khams, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan. Atau kama qala. Nabi SAW telah menyebutkan kepada kita, Islam ini terbina atas 5 perkara. Yang pertama, penyaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasul Allah, iaitu lafaz 2 kalimat syahadah. Yang keduanya, mendirikan solat, menunaikan zakat dan berpuasa pada bulan Ramadan serta menunaikan haji di Baitullahil Haram bagi mereka yang mampu. Yang mana sebagaimana yang kita tahu bahawa solat ini kalau diambil daripada bahasa Arab yang merupakan satu nama terbitan iaitu masdar daripada kata kerja ataupun fa'il shalla, yusalli salatan, yang membawa maksud apa? Doa, istighfar ataupun maghfirah ataupun al-Islam itu sendiri ataupun ad-din. Itu yang dimaksudkan dengan perkataan solat, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tentang apa yang dikatakan tentang solat. Tapi dalam pembicaraan kita pada malam ini Ustaz lebih gemar memberitahu kepada tuan-puan ada 2 perkara yang berlainan dalam pengertian tentang solat ini. Pertama, mereka yang lalai dalam mengerjakan solat, dan yang kedua, mereka yang meninggalkan solat, yang tak solat langsung. Yang meninggalkan solat itu maksudnya yang tak solat langsung. Tetapi dalam 2 perkara ini, kita perlu jelaskan betul-betul bahawa kedua-duanya, iaitu melalaikan solat dan meninggalkan solat ini adalah suatu perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita perlu ambil perhatian betul-betul, terutama sekarang ini bagi budak-budak muda InsyaAllah mereka yang berada bersama di alam maya ini, mereka-mereka yang alim, mereka-mereka yang faham tentang kewajipan seorang Muslim itu dalam mengerjakan solat. Kalau kita tak jaga solat kita, maknanya kita tak menjaga agama kita.
Itu sebablah itu sebab Allah SWT telah menyatakan dengan firman-Nya dalam surah Maryam, ayat 59 dan 60 yang Allah SWT menyebutkan فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. Yang maksudnya kemudian mereka diganti oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan solat serta menurut hawa nafsu, yakni dengan melakukan maksiat. Maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh. Mereka itu akan masuk syurga Allah Ta'ala dan tidak dizalimi, yakni dirugikan sedikit. Apa yang kita dapat mesej daripada ayat ini? Ayat ini adalah menceritakan sebelumnya adalah tentang apa nama tu? Hidayah Allah Ta'ala kepada keturunan umat manusia, kan? Daripada Nabi Allah apa nama tu, Idris alaihissalam, Nabi Allah Ismail alaihissalam, itu disebut dalam ayat-ayat yang sebelumnya itu, kan, yang mana kalau disebutkan dalam sebelum lagi ayat itu disebutkan dalam ayat 56, wazkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya, dan diceritakan wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang disebutkan dalam Quran, sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, iaitu dan seorang nabi. Warafa'nahu makanan aliyya, dan kami telah mengangkat mereka ke martabat yang tinggi. Kemudian dalam ayat 56, 58 juga dijelaskan ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Ismail wa mimman hadaina wajtabaina wa idza tutla alaihim ayatur rahman kharru sujada wa bukiya. Di mana dalam ayat ini memberi maksud mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, iaitu para nabi dari keturunan Adam dan dari orang-orang yang kami angkut bersama Nuh dan dari keturunan Ibrahim dan Ismail dan Israel, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk yang telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang maha pemurah kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis. Tapi dalam ayat 59 ini diceritakan kepada kita selepas itu akan digantikan mereka-mereka yang alim ini, mereka-mereka yang soleh ini daripada umat dan keturunan yang cuai akan solat. Fa khalafa min ba'dihim adha'us salah, dan lahirlah selepas itu diganti oleh keturunan yang mencuaikan solat serta menurut hawa nafsu mereka dengan melakukan maksiat. Hal ini kalau kita tengok tafsir, kan, kalau kita tengok tafsir, Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, pengertian cuai solat tersebut bukanlah bererti meninggalkan solat, meninggalkan solat itu sama sekali, malah yang dimaksudkan ialah mengakhirkannya dari waktunya. Maknanya bukan orang yang tak mengerjakan solat, tetapi cuai saja dia melambatkan solatnya sehingga mengakhirkan waktunya ke waktu solatnya lain. Kalau mengikut Sa'id Al-Mishayyid, Sa'id Al-Mishayyid boleh berkata maksud mencuaikan solat adalah seseorang yang tidak solat zuhur kecuali sehingga datangnya waktu asar, dan tidak solat asar sehingga datangnya waktu maghrib, dan tidak solat maghrib sehingga datangnya waktu isyak, dan tidak solat subuh sehingga terbitnya fajar. Begitulah maksud yang dikatakan adha'us salah, iaitu mencuaikan dirinya daripada mengerjakan solat. Wattaba'us syahawat, kemudian mereka itu selalu melakukan perkara yang menurut hawa nafsu mereka. Ayat ini jelas kepada kita, kan, bahawasanya ini hal orang yang solat, yang kata orang tu melambatkan solat dia, bila waktu subuh tu kita kena jaga pukul 6.30 ataupun paling lewat tu 6.30, kan, tapi kita tengok jam, lambat lagi, kan, lagi masa dalam 20 minit, tidur balik,
itu yang terlelap semua tu kan. Sampai subuh dah, satu orang tu gajah dah. Subuh gajah dah. Itu yang maksudkan orang yang mencuaikan solatnya. Maksudnya bila kita terjaga waktu subuh tu azan terbangun. Macam mana itu adalah jihad jihad supaya kita dapat melaksanakan perkara ini. Maka siapa yang mati di atas cara sedemikian itu dan tidak bertaubat sebelum mati, sebelum matinya itu maka Allah SWT akan meletakkannya sebagai orang yang berdosa. Dan kerana itu juga dia akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ya, maksudnya maka celakalah, celaka besarlah, iaitu neraka wil lah bagi orang-orang yang mengerjakan solat, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menyempurnakan solatnya, iaitu lalai dari menunaikan solat serta mensia-siakan solatnya. Alladzina hum yura'un, juga bagi mereka itu orang yang berkeadaan riak, yang dibangga dalam ibadah. Ayat ini kena perhatikan betul-betul. Fawailul lil musallin, neraka wil lah bagi orang yang solat, bagi orang yang sembahyang. Itu yang bila kita tak rojok pada tafsir kan, menjadi ajaran sesat pada kita kan. Ada orang menyangka bahawa selagi kita tak kenal Tuhan itu tak boleh solat. Selagi kita tak kenal Allah tu, kalau kita solat tu celaka. Itu satu perkara yang sangat bahaya kan, sehingga mereka tak solat tu sebab apa? Buat apa solat? Kalau aku solat pun celaka kan. Itu yang ajaran sesat yang menyesatkan fahaman tentang ayat ini. Yang mana ayat ini jelas kepada kita menunjukkan sebagaimana fawailul lil musallin, itu celakalah bagi orang yang solat, yang mana alladzina hum an salatihim sahun, iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan solatnya, lalai daripada menunaikan solat serta mensia-siakan solatnya. Yang ini kan kena ambil daripada tafsir, yang mana Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini, siapakah orang yang melalaikan solatnya? Maka baginda SAW menjawab, iaitu orang yang mengakhirkan waktu solat daripada waktunya yang asal sehingga sampai kepada waktu solat yang lain. Mereka itu tetap dinamakan musallin, iaitu orang menunaikan solat. Tetapi kerana mereka telah mensia-siakan dan mengakhirkan waktu solat tersebut, maka mereka diancam dengan neraka wil, iaitu sesaan yang teramat pedih di dalamnya. Itu jelas menunjukkan kepada kita bahawa mereka yang lalai dengan solatnya ini adalah mereka yang mentakhirkan waktu solatnya. Ada setengah antara kita tu saja nak himpunkan zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Akhir-akhir tu, maksudnya kalau macam zuhur dengan asar ni, dia solat pukul apa? 4.30. 4.30, lagi 5 minit atau 5 minit lagi nak azan asar tu, ada solat zuhur lah. Lepas tu dia terus solat asar. Ini mana idea datang tak tahulah. Wallahu alam. Kalau solat maghrib dengan isyak tu kan, pukul 8.40 tu baru dia solat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan isyak. Dia terus solat isyak. Ini yang dikatakan mereka-mereka yang takut tergolongan daripada golongan yang lalai dalam solatnya. Golongan lalai solatnya masuk dalam neraka Jahannam juga. Bukannya masuk dalam neraka-neraka yang kata orang tu ringan-ringan. Tak, mereka itu akan masuk ke dalam neraka Jahannam juga. Kalau sebutkan Wail ini adalah satu lembah dalam neraka Jahannam, yang mana azabnya sangat pedih. Kemudian Rasulullah SAW ada menyebutkan kepada kita kan, inna awwala yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Yang mana hadis ini daripada Imam At-Tirmizi, yang maksudnya perkara pertama yang akan dihisap pada diri seseorang pada hari kiamat daripada sekalian amalannya ialah solat.
Fa in salahat, jika solatnya sempurna, faqad aflaha wa anjaha, maka berjayalah dan menanglah dia. Wa in fasadat, jika solatnya tidak sempurna, faqad khaba wa khasara, maka rugilah dan menyesallah dia. Ini pun kita boleh tafsirkan juga wa in fasadat tu bagi orang yang tak belajar solat, ikut-ikut orang dalam solat, bacaan dalam solat pun terbaca tak betul dan sebagainya. Ini kena belajar betul-betul lah. Bila kita betulkan wa in salahat faqad aflaha wa anjaha, barulah kita berjaya ataupun menang, memenangkan diri kita di sisi Allah Taala lah. Allah Taala suka kepada mereka-mereka yang menjaga ibadahnya dengan sebenar, dengan menjaga ibadahnya dengan sebenar. Jika kita tak menjaga ibadah kita dengan sebenar, faqad khaba wa khasara, maka rugilah dan menyesallah kita. Itu bagi mereka yang melalaikan solat. Pada kupasan yang kedua ini ialah bagi mereka yang tak solat. Yang tak solat pula macam mana? Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i dan juga riwayat Imam Ahmad, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian di antara kami dan mereka, kata Rasulullah SAW, yang dengan orang munafik itu ialah solat. Maka siapa yang meninggalkan solat, maka sesungguhnya dia telah menjadi kafir. Itu hadis yang pertama. Kemudian Rasulullah menyebut lagi, inna bainar rajul wa bainar syirki wal kufr tarakas solah. Riwayat Muslim dan Ahmad. Sesungguhnya yang membezakan antara seseorang hamba yang mukmin dengan seorang kafir yang syirik, iaitu meninggalkan solat. Bila meninggalkan solat ini jelas menunjukkan kepada kita adalah hukumnya kafir. Bukannya yang tadi itu, fawailul lil musallin, mereka yang mendapat celaka besar, iaitu orang yang lalai dalam solatnya. Kedua-dua perkara ini kena hati-hati tuan-tuan, supaya kita tak tergelincir dalam pelakuan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu tuan-puan sekalian, meninggalkan solat bukanlah hal yang ringan. Tanggungjawabnya di hadapan Allah Taala sangat berat, sangat besar. Dalam kitab Irsyadul Ibad, dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Malibari, dalam kitabnya Fadlis Salatil Maktubah, dalam bab Fadlis Salatil Maktubah, dijelaskan bahawa ada 15 siksaan yang diberikan kepada orang yang meninggalkan solat. Yang mana 15 ini, 6 siksaan di dunia, 3 siksaan ketika nak meninggal dunia, 3 lagi siksaan di dalam kubur, dan 3 lagi siksaan ketika dibangkitkan menuju mahsyar. Apakah dia 6 siksaan ketika berada di dalam dunia ini, ketika di dunia? Yang pertamanya ialah dicabut keberkatan umurnya. Itu yang disebutkan bila keberkatan umur ni dicabut kan. Kita yang dah tua-tua ni masih lagi leka dengan kehidupan kita. Maksudnya masih lagi leka lepak di kedai kopi kan, main judi, main trok, padahal dah tua tu kan. Itu yang kita takut bahawa dicabut keberkatan umur kita. Mudah-mudahan kita yang dah berumur ni, kita banyakkan diri kita dengan kuliah-kuliah, masjid dan sebagainya. Yang kedua, dihilangkan tanda-tanda orang saleh di wajahnya. Tanda orang saleh di wajahnya dihilangkan oleh Allah SWT. Yang ketiga, segala amal baiknya tidak mendapat pahala. Segala amal baiknya sia-sialah, tak mendapat apa-apa. Yang keempat, doanya tidak akan dikabulkan. Doa mereka yang meninggalkan solat ini tak dikabulkan. Yang kelima, tidak mendapat bahagian dari doa-doa orang yang soleh. Kan selalu orang yang soleh yang berdoakan untuk sekalian umat Islam kan, dia tak dapat bahagian itu. Dan yang akhir sekali, yang keenam, akan dibenci oleh kebanyakan orang. Malahkan makhluk yang lain pun benci dengan orang yang tak solat ini. Inilah 6 siksaan di dunia. Selalunya 6 siksaan di dunia ini macam biasa-biasa je kan. Biasa-biasa je. Yang pertamanya, keberkatan umur dicabut. Rasa kita kan. Kemudian dihilangkan tanda-tanda wajah yang soleh di wajahnya. Itu tak kisah, kita boleh polish kan. Kita boleh polish, banyak kosmetik yang boleh kita kan.
Kemudian segala amal baiknya tidak dapat terima, tak dapat pahala, itu kita tak tahu. Doa baik tapi tak dapat pahala, itu tak tahu. Kemudian doa tak dikabulkan. Ini mungkin terasa juga kan, banyak kali kita minta mohon tapi tak ada apa-apa. Kemudian doa orang soleh juga kita tak masuk bahagian tu. Kemudian akan dibenci oleh kebanyakan orang. Orang tak suka dengan dia lah. Ini pun mungkin dia boleh terasa. Itu 6 sesaan di dunia, 3 sesaan ketika menghadapi mati. Iaitu yang pertamanya, mati dalam keadaan terhina. Tak kisahlah macam mana matinya, nanti dia mati dalam keadaan terhina. Di antara yang terhina macam mana kalau mati akan terhina. Kadang-kadang dia mati tiba-tiba jatuh longkang sendiri. Ataupun uh, yalah, tiba-tiba dia tumbang, jatuh longkang sendiri, hilang. Orang mencari dia kan. Kemudian yang kedua, mati dalam keadaan lapar. Dia lapar betul. Kemudian yang ketiga, mati dalam keadaan yang haus. Sehingga kan, kalau dia minum air seluas laut sekalipun, tidak akan menghilangkan hausnya. Itu bagi orang yang meninggalkan solat. Saat meninggal solat, iaitu mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar dan dalam keadaan yang haus. Tiga. Kemudian 3 lagi sesaan di alam kubur. Kuburnya menjadi, yang pertama kuburnya menjadi sempit sehingga kan tulang-tulang rusuknya bersilang. Mana tulang-tulang rusuknya bertemu dan bersilang. Kemudian yang kedua, ruang kuburnya dipenuhi api sehingga hari-hari dia hidup dalam bergelimpangan di atas bara. Bara. Begitu keadaan hidupnya di alam kubur. Kemudian yang tiga, di dalam kubur dia akan ditemani ular yang besar bernama Ash-Shuja'ul Aqra. Ini yang ular ini adalah utusan Allah Ta'ala yang untuk menemankan mereka yang tak solat. Mereka akan bersama dengan Ash-Shuja'ul Aqra untuk menyeksa mereka di dalam kubur. Ular ini telan dia, ular ini berakkan dia balik, keluarkan dia balik dan sebagainya. Itu di antara 3 sesaan di alam kubur. Kemudian 3 lagi sesaan ketika dibangkitkan menuju mahsyar. Yang pertama, hisabnya yang berat. Diberatkan hisab dia. Kemudian dibenci oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, dimasukkan dia ke dalam neraka. Begitulah keadaannya mereka-mereka yang meninggalkan solat ini, ada 15 sesaan dia. Maka kita berhati-hati. Berhati-hati, yang pertama melalaikan solat. Yang kedua, meninggalkan solat. Itu tak boleh kita perbuat sebagai seorang Muslim. Siksaannya sangat berat di sisi Allah Ta'ala. As-salatu imaduddin faqad aqama wa qamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, dia mendirikan agamanya. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia meruntuhkan agamanya. Itu dikatakan ibarat kita meruntuhkan agama jika kita lalai salat. Mudah-mudahan perkongsian kita malam ini menjelaskan kepada kita semua bahawa perkara yang perlu kita titik beratkan dalam kita sebagai seorang Muslim ini adalah untuk membina Islam kita. Yang mana Rasulullah SAW menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Tak boleh tinggal satu pun. 5-5 kita kena perbuat. Oleh itu sama-samalah kita doakan mudah-mudahan diri kita, keluarga kita adalah mereka yang sentiasa menjaga solat masing-masing, insyaAllah. Dan lagi satu, solat ni tak boleh dikodok oleh orang lain. Solat tak boleh diganti oleh orang lain. Kita sendiri ganti kita punya hutang. Hutang bayar sendiri. Tak boleh kita nak minta orang lain bayarkan hutang untuk kita. Kalau haji boleh. Kita boleh minta keluarga kita untuk badal haji kita kan. Kita boleh badalkan haji, tapi solat tak boleh. Solat tak boleh diganti oleh orang lain, kita sendiri yang menggantinya. Dan kita lihat balik solat-solat yang telah pun kita tinggalkan sebelum ini, qada, dia tak ada rusah, tak ada keringanan. Qada semua solat-solat yang kita tinggal itu, sedaya mungkin, ya Allah, mudah-mudahan semuanya solat aku telah pun aku bayarkan hutangnya. Mudah-mudahan kau ampunkan dosa aku, ya Allah. Itulah yang kita harapkan lah, kalau kita tak ingat. Dengan itu sama-sama lah kita mendoakan diri kita, orang yang menjaga solat. Tak serahkan kembali kepada Pak Zainal untuk meneruskan majlis kita pada malam ini.
Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Terima kasih kepada Ustaz Haji Haris atas kesediaan memimpin bacaan soal itu tadi dan juga tazkirah maghrib, iaitu 15 esaan bagi yang meninggalkan solat, dan soal itu yang mana soal itu berbeza dengan amalan lain kerana mengabaikan semua ibadat bergantung kepada kedudukan solat itu sekaligus dianggap sebagai tiang yang menanggung semua binaan badan. Dan justru itu menjadi kewajipan setiap Muslim untuk menunaikan solat. Ucapan terima kasih juga kepada para jemaah yang sudi luangkan masa supaya saya mengadakan majlis ilmu ini, dan saya mewakili pihak pengurusan juga mohon maaf jika ada sebarang kesilapan dari saya dan salah bicara dari saya sepanjang mengadakan majlis ilmu ini. Dan bagi menangguhkan majlis ini, saya mohon Ustaz untuk menutupnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu alaihi. Sekian wabillahi taufiq. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.